Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Surah Al-Imran ayat 104 dan 105. Maksudnya, dan hendaklah ada antara kamu, antara orang-orang yang beriman. Bukan semua, kena ada sebahagian daripada orang yang beriman, segolongan umat, yakni kumpulan ataupun jamaah. Dalam bahasa Melayu, kumpulan; bahasa Arab, jamaah; bahasa Inggeris, parti, yang menyeru kepada kebajikan, yakni Islam. Menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, yang berkebajikan, yang baik, dan mencegah daripada perkara yang mungkar, yang haram. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dan jangan kamu jadi seperti umat zaman dahulu yang berpertengkar, berpecah bersama mereka setelah datang keterangan daripada Allah, dan bagi mereka azab yang sangat besar dunia dan akhirat. Mengikut bahasa Al-Quran, bahasa Arab, perkataan ummah mengandungi beberapa makna, sehingga dikumpulkan 6 makna perkataan ummah dalam Quran. Ummah yang disebut dalam ayat dibaca tadi ialah jamaah Islam atau parti yang memperjuangkan Islam. Selain itu, digunakan juga beberapa perkataan yang seerti dengannya. Perkataan hizib disebut dalam Quran dengan makna parti. Perkataan ta'ifah disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Perkataan kaum disebut dalam Quran dan hadis. Perkataan ummah dalam Quran memberi maksud yang pelbagai makna. Yang pertama, ummah dengan makna waktu dan ketika. Firman Allah Ta'ala, "Wal in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudah la yaqulunna ma yahbisuh ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Surah Hud ayat 8. Dan sesungguhnya, jika kami undurkan, tangguhkan azab daripada mereka sampai suatu ummah, yakni suatu waktu yang ditentukan, nescaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah pada waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan daripada mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olok, mempersendakan. Ini surah Hud ayat 8. Dua ummah dengan makna imam atau pemimpin. Firman Allah Ta'ala, "Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ibrahim ialah seorang imam, seorang pemimpin. Ummah dengan makna pemimpin yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, ikut agama yang lurus, agama Islam. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrikin, mengutukan Allah. Kata ummah dengan makna pemimpin. Ummah dengan makna ajaran yang diikut, yang dianut. Firman Allah Ta'ala,
Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Surah Zukhruf ayat 22. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami, nenek moyang kami menganut suatu ummah, yakni suatu agama. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka, ikut agama nenek moyang. Keempat, ummah dengan makna sekumpulan orang. Firman Allah Ta'ala, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yutira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Surah Al-Qasas ayat 23. Dan tatkala ia Nabi Musa alaihi salam yang melarikan diri berhijrah meninggalkan Mesir sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana ummah, satu kumpulan orang, kumpulan gembala kambing yang sedang memberi minuman kepada ternakan mereka. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan, dua orang wanita, dua orang anak dara yang sedang menghambat ternakan mereka. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita anak dara itu menjawab, kami tidak dapat memberikan minuman kepada ternakan kami sebelum pengembala-pemula itu memulangkan ternakan mereka, sedang bapa kami adalah seorang tua yang telah lanjut umurnya. Ummah dengan makna kumpulan gembala. Ummah dengan makna kumpulan yang menganut suatu agama. Firman Allah Ta'ala, likulli ummatin ja'alna mansakan hum manasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Surah Al-Hajj ayat 67. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada agama Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada di jalan yang lurus. Dengan makna pengikut agama. Ummah yang keenam dengan makna parti, kumpulan atau jamaah. Yang kita baca tadi, firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Menyatakan satu kumpulan parti, jamaah daripada orang-orang yang beriman. Ayat ini didahulukan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang beriman, jangan ikut terpengaruh dengan golongan kafir Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Firman Allah Ta'ala, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua wahai yang beriman dengan tali Allah, agama Allah. Jangan berpecah. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada daripada kamu yang beriman itu, bukan semua, satu kumpulan, satu jamaah, satu parti yang disebut dengan 3 sifat. Syarat parti Islam, kumpulan ini 3 sifat. Yang pertama, yad'una ilal khair. Dakwah kepada al-khair, kepada kebajikan, yakni Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan nahi munkar, mencegah kemungkaran yang haram. Mesti ada 3 sifat ni. Kalau parti tu, jamaah tu tak ada 3 sifat ni, tak cukup.
Dia berdakwah saja, dakwah sana, dakwah sini. Tak ada perjuangan menyuruh, memerintah, menegah. Tak cukup. Ataupun memerintah saja, tidak dakwah, tak cukup. Amar makruf, suruh orang buat baik. Cegah kemungkaran, takut, tak berani. Tak cukup. Sebagai jamaah Islam, mesti ada 3 sifat, 3 ciri, 3 syarat. Para ulama tafsir menguraikan maksud yad'una ilal khair, menyeru kepada kebajikan. Dalam ayat tersebut ialah ad-din, yakni Islam yang sempurna, dibawa oleh semua Rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak Nabi Adam AS sehingga Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Islam yang menyeluruh semuanya. Dan hubungan dengan Allah, hubungan manusia, hubungan dengan benda-benda. Setelah diterima Islam dengan penuh keimanan, maka dilaksanakan segala ajarannya. Amal yang saleh. Dengan mengerjakan amal yang saleh, dengan makna yang lengkap, bersama peranan diri manusia sebagai makhluk Allah dalam hubungan dengan Allah beribadat, serta hubungan manusia dan makhluk yang lain dalam lapangan yang luas, khilafah, pemerintahan, mengurus, mentadbir, politik, ekonomi dan lain-lain. Kesemuanya diberikan pahala amal yang saleh. Demikian juga hendaklah menunaikan amanah, menegakkan syariat Allah, sama ada mengerjakan perkara yang wajib, sunat, dan yang diizin oleh agama Islam, ataupun meninggalkan perkara yang diharamkan. Kemudian perkara yang baik hendaklah disuruh, diperintah dalam perkara yang wajib, dan diizin dalam perkara yang diharuskan tanpa sebarang paksaan. Adapun mencegah kemungkaran itu hendaklah dilakukan apabila manusia meninggalkan perintah yang wajib. Bila orang tinggal yang wajib, orang tak semayang, tak puasa, ada piti tak tunai haji, mesti dicegah kemungkaran itu supaya dia semayang, dia puasa, dia tunai haji. Seterusnya meninggalkan kemungkaran itu ialah menolak perkara yang diharamkan dalam lapangan yang sama sebagaimana yang disebut di atas. Perkara yang haram dalam hubungan dengan Allah, tinggal sembahyang, tinggal puasa. Perkara yang haram dalam hubungan dengan manusia, tak beri nafkah ke anak bini, buat menyakiti jiran tetangga dan sebagainya, tinggal. Makan lagi babi, itu perkara dunia. Maka diberikan pahala amal soleh kepada siapa yang meninggalkannya, dan berdosa bagi sesiapa yang melakukannya. Pahala ni bukan sahaja buat ibadat yang wajib, buat kerja yang wajib, termasuk meninggalkan yang haram, dapat pahala juga. Segala kebajikan hendaklah diperintah, dan kemungkaran hendaklah dicegah. Mencegah kemungkaran itu hukumnya kadang-kadang fardu ain ke atas tiap-tiap seseorang, kadang-kadang fardu kifayah. Fardu ain, wajib atas setiap orang bila tengok benda yang haram, kena cegah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa dalam kalangan kamu, sesiapa sahaja, lelaki atau perempuan, melihat perkara mungkar, perkara haram, hendaklah mengubah dengan tangannya. Kena cegah dengan tangan kalau mampu, kita ada kekuatan. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya nasihat, ada dengan tulisan. Jika tidak mampu, maka membenci dengan hatinya. Dan membenci dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Nak tegur takut, dia baikkan sangat. Benci dalam hati. Jangan benci dalam hati pun tak ada. Benci dalam hati pun tak ada, maka habislah imannya.
Kalau benda yang mungkar, jadi mungkar. Benda yang kufur, jadi kufur. Bila redha dengan perkara itu. Sabda Rasulullah SAW lagi. Ma min nabiyyin ba'asallahu fi ummatin qabli. Illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab. Ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Thumma innaha takhlu min ba'dihim khuluf. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardalin. Tiap-tiap nabi pun yang dilantik oleh Allah kepada satu-satu kaum sebelumku di zaman dahulu. Nabi zaman dulu. Malaikat bersamanya para pengikut yang setia. Para sahabat yang kuat berpegang dengan ajarannya dan mengikut perintahnya. Kemudian selepas kewafatan Nabi itu, Nabi dah mati, dah wafat, terdapat dalam kalangan pengikutnya yang menyeleweng, hanyut menyeleweng daripada ajarannya, sehingga mengada-ngadakan dengan bercakap apa yang tidak dilaksanakan. Berbohong, cakap tak betul, cakap lain, buat lain. Dan membuat apa yang tidak disuruh. Hak Nabi tak suruh pergi buat, orang suruh dia tak buat. Maka sesiapa yang berjihad dengan tenaga, dengan tangan, bagi mencegahnya, nescaya dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad dengan lidahnya, nescaya dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad dengan hatinya, membenci atau tidak redha, nescaya dia beriman. Dan tiada lagi iman selepas itu, walaupun sebesar biji yang halus, mereka yang berkecuali tanpa menentangnya. Tak bercara. Benci pun tak, marah pun tak ada perasaan apa. Ikut pandang orang lah. Ini tak ada iman. Nabi kata. Walau sebesar biji sawi yang halus. Bila tengok benda mungkar, boleh cegah. Hadis di atas menunjukkan bahawa hukum mencegah kemungkaran itu adalah fardu ain. Wajib atas tiap orang lelaki dan perempuan. Diri masing-masing, keluarga masing-masing, anak beranak masing-masing, dan terhadap dia mampu buat. Kalau dia sendiri. Jangan menyebabkan mudarat lebih besar. Kalau mudarat lebih besar, kena sabar dulu. Tak boleh. Nak cegah kemungkaran, aku ada mampu. Sabar jadi perang, tak boleh. Kena sabar, tak boleh. Betapa Nabi SAW, dengan Nabi SAW, dengan sabda Nabi, kemudian kena ada kumpulan, fardu kifayah. Kumpulan, tak boleh seorang. Nabi sabda, la tazalu ta'ibatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Masih ada dalam kalangan umatku satu kumpulan yang zahir bangkit menegakkan kebenaran Islam. Mereka tidak dapat dimudaratkan, tidak dapat dihapuskan oleh sesiapa yang mengecewakannya. Orang tak sokong, orang kecewakan dia. Sehinggalah tibanya ketentuan Allah. Namun mereka tetap dalam keadaan begitu. Sama ada menang ataupun mati tanpa menyerah kalah. Akan ada kumpulan kalangan orang Islam yang jalan tugas ini sehingga hari kiamat akan ada. Ini istimewa umat Muhammad SAW. Umat lain tak ada. Sebab tu Allah SWT pelihara. Walaupun Nabi tak ada, tapi ada orang yang menjalankan tugas ini. Sama ada menang, kalau orang tak sokong, dia tak peduli. Tetap dengan tanggungjawab dia. Hadis ini pula menunjukkan adanya suatu kumpulan, suatu parti, suatu puak yang menunaikan perintah fardu kifayah dengan berdakwah amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperjuangkan sehingga dapat menegakkan sebuah negara dan mendapat kuasa memerintah kerajaan. Puak-puak ini akan berusaha sehingga memerintah negeri, jadi kerajaan, memerintah, jadi pemimpin, jadi raja, jadi apa. Ini mesti ada. Ada nak jadi raja, nak jadi ketua. Ini Tuhan suruh. Jangan lock.
Mesti ada orang Islam yang memimpin, yang memerintah. Sebab ada orang kita ni, bukan apa sangat, dia nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Ini cakap tak pakar ni. Menyesatkan. Firman Allah Ta'ala, allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila an yaqulu rabbuna Allah walau la taqallahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 40 hingga 41. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka, Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya yang dihalau dari Mekah. Kerana Nabi nak merintah dengan Islam. Sehingga orang kafir nak latih Nabi jadi raja. Nak latih Nabi jadi pemimpin. Nak beri harta kekayaan. Ambil kamu, wahai Muhammad, kekayaan ni. Mau jadi raja, jadi pemimpin, tetapi jangan merintah dengan Islam. Jadi raja saja-saja, jadi pemimpin. Nabi tolak. Nabi tolak dan dihalau keluar daripada Mekah. Kerana kesalahan mereka berkata, Tuhan kami ini Allah, Rabbuna Allah. Tuhan yang memerintah kami. Nak tegakkan pemerintahan Allah Ta'ala. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Kalau tidak ada perjuangan menentang kemungkaran, suatu perjuangan, suatu jihad, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, masjid-masjid orang Islam, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Menunjukkan Islam mewujudkan keamanan. Bila orang Islam menang merintah, dia terpaksa orang agama lain masuk Islam. Masuk Islam dengan redha, dengan rela hati. Tak boleh kata masuk Islam ke bunuhmu, tak boleh. Masuk Islam mestilah dengan redha hati. Tak dipaksa. Tetapi orang agama lain, kalau dia menang, dia paksa. Kalau Kristian menang, bunuh Yahudi. Yahudi menang, bunuh Kristian. Hindu menang, bunuh agama lain. Orang Islam tidak. Membenarkan agama lain, kemudian tengok bagaimana Islam memerintah. Demi sesungguhnya Allah pasti menolong orang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Akan tiba masanya Islam menang, Islam memerintah. Bila Islam memerintah, orang-orang yang jika kami beri teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, orang jadi pemimpin memerintah itu, nasai mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf yang baik, dan mencegah kemungkaran, dapat perbuatan mungkar, dan kepada Allah juga kembali segala urusan. Orang yang memerintah ni orang yang semayang, bukan orang tak semayang, yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, yang tahu dosa pahala. Di sini orang panggil integriti. Integriti, syakhsiah, tak rasuah, tak cipu orang, tak apa, takut berdosa. Kalau semayang tak, puasa tak tahu halal haram, cakap integriti, pelawak dia, bohong dia. Di belakang dia buat. Tapi kalau ada iman, hubungan dengan Allah Ta'ala, ikhlas. Depan begitu, belakang begitu. Ini depan dia kata tak rasuah, belakang kamu rasuah. Senyap-senyap orang tak tahu. Ini hanya mereka yang ada hubungan dengan Allah, yang memerintah. Menyuruh kepada yang baik, semua yang baik. Mencegah kemungkaran. Menunaikan zakat. Melaksanakan ekonomi yang adil. Bukan ekonomi komunis dan sosialis. Bukan ekonomi liberal kapitalis. Islam ada dasar ekonomi sendiri. Tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya, dia balik orang-orang yang miskin yang tidak mampu. Yang kaya tak dihalang.
tapi tak diberi bebas seluas-luasnya. Adapun komunis, yang kaya disekat. Sosialis, yang kaya disekat. Liberal kapitalis pula, yang kaya sebebas-bebasnya. Ini beza Islam dengan kapitalisme, liberal, sosialisme dan komunisme. Ini panjang ceritanya. Dan bagi Allah, dan mereka mencegah kemungkaran dengan undang-undang yang orang takut, orang gerun. Hukum hudud, hukum kisah, macam-macam undang-undang. Bukan nak hukum orang, tapi nak suruh orang takut. Nak jatuh hukum, payah. Syarat saksinya, syarat nisabnya, syarat macam-macam. Tetapi orang takut pada undang-undang. Undang-undang yang menggerun masuk dalam hati manusia. Undang-undang ada hari ini, tak ada roh. Tak ada iman. Undang-undangnya hebat. Orang yang ada hukum bunuh, orang tak takut. Undang-undang ni tak ada iman. Tak masuk dalam hati manusia. Tetapi undang-undang Islam masuk dalam hati manusia. Walillahi akibatul umur. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Urusannya sampai ke hari akhirat. Wawasan akhirat. Bukan wawasan 2020. Bukan wawasan 2030. Bukan wawasan di atas dunia. Wawasan Islam ni daripada dunia sehingga hari akhirat. Itu kena faham. Dalam surah yang lain, Allah menyebut perkataan Hizbullah. Parti Allah. Parti yang memperjuangkan ajaran Allah. Perkataan Hizib dalam bahasa Arab dengan makna parti. Bahasa Melayu dengan makna kumpulan. Bahasa Inggeris disebut parti. Parti, Islamic Party, Komunis Party, Sosialis Party, National Front Party. Perkataan parti. Dalam Islam disebut hizib. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu man yartad minkum an dinih, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Surah Al-Ma'idah ayat 54 hingga 56. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa antara kamu yang murtad daripada agamanya, yang menyeleweng, maka kalau Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, Allah kasih pada mereka, dan mereka mencintai Allah, mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah. Dia berikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu itu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan sesiapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi walinya, penolongnya, pemimpinnya, pembantunya, maka sesungguhnya pengikut Hizbullah, parti Allah. Parti Allah. Kumpulan yang mengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ini janji Allah Ta'ala. Menang dunia, menang akhirat. Ayat ini menyebut akan ada kumpulan yang mempertahankan Islam. Walaupun Nabi wafat, Nabi tak ada. Ini nyata. Selepas Nabi wafat, Nabi mati, orang Arab murtad. Keluar daripada Islam. Ambil ada katanya matilah Islam ni. Habis dah, Nabi dah wafat. Kabilah Arab murtad. Madinah dikepung. Yang tak murtad ialah Madinah, Mekah, Taif, sedikit di Yaman, beberapa kabilah, Masqat dan Uman. Hak lain habis murtad.
Yang murtad ni dibantu oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Allah Ta'ala tidak mematikan agama Islam. Allah Ta'ala wujudkan satu kumpulan, satu puak, satu parti. Dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali memimpin kumpulan yang mempertahankan Islam. Dinyatakan sifat-sifat kumpulan ini. Kumpulan ini akan ada sehingga hari kiamat. Bila berlaku murtad lepas Nabi wafat, ada kumpulan mempertahankan Islam. Bila Tatar serang Baghdad, hancur Baghdad, kaum Tatar yang ganas, ada kumpulan mempertahankan Islam. Bila jatuh kerajaan Osmaniyah, penjajah British, Belanda, Perancis dan lain-lain takluk negeri Islam. Orang Islam dijajah, sultan-sultan dijatuhkan. Tak ada kuasa lagi. Ada kumpulan yang mempertahankan Islam. Allah Ta'ala janji, Islam tak mati, ada kumpulan. Kumpulan itu dinyatakan sifat-sifatnya dalam ayat daripada tadi. Yang pertama, yuhibbuhum ma yuhibbunah. Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Apa makna Allah kasih pada mereka? Mereka kasih pada Allah. Ditafsirkan oleh ayat dalam surah Al-Imran. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Bukan ulama, Quran tafsir Quran sendiri. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kamu benar-benar mencintai Allah, kasih kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nescaya Allah mengasihi dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling taat pada Allah Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Akan ada orang yang kasih pada Nabi. Kasih Nabi bukan sambut maulud je. Bukan selawat je. Berjuang ikut perjuangan Nabi. Nabi berjuang sehingga menegakkan kerajaan di Madinah. Bila kerajaan Islam tak ada, kita kena berjuang sehingga ada kerajaan Islam ini. Ini mesti kena faham. Itu makna kasih Nabi. Yang ikut separuh jalan, sekejap dakwah je habislah, lepas tu balik rumah. Ikutlah sahabat seperti mereka pun, ikut pandai. Kita boleh ke Mekah juga, tak ada yang mereka ikut pandai. Ini tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi. Tak akan sebut kemudian. Ini sifat yang pertama. Kedua, merendah diri pada orang yang beriman dan gagah perkasa dalam menghadapi mereka yang menentang. Kumpulan ini pada orang Islam dia sayang. Termasuk dia baloh-baloh pun tak siapa larak dengan orang Islam yang lemah, orang Islam yang tak faham, yang jahil, yang tak reti. Dia maaf. Tapi terus menasihat, tak berhenti, dengan sabar. Dengan sabar. Jangan tak sabar. Ni balas dengan orang Islam, tambah ikut bunuh. Macam Al-Qaeda. Itu tak boleh salah tu. Puan ada kaedah kan, pergi bung masjid. Ini tak betul. Ini salah. Dia orang beriman, sayang. Walaupun kita balas dengan dia, kelahi dengan dia, menyapah dengan orang UMNO lah. Sebut terang-terang. Kita balas dengan dia, kelahi dengan dia, selisih faham. Tak boleh perang selik hadi, tidak boleh. Ini kena sabar. Kerana masih ada kasih kepada Islam, ada dalam diri dia. Tapi dia tak tahu. Kita kena sabar. Nabi bersabda, Muhammad Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujdan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuh min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wal mathaluhum fil Injil qatalan akhraja syatahu fa adarahu fastakhlaza fastawa ala suqi yujibu dhurra liyaghiza bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat
minhum maghfiratan wa ajran azima. Muhammad itu adalah utusan Allah Rasulullah. Dan orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Nabi, para sahabat yang beriman, adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Dengan musuh Islam, keras, berani, berhujah, nak perang pada apa? Dengan musuh Islam. Sanggup berperang dengan musuh Islam. Dia nak berdamai, kita damai. Dia nak perang, kita perang. Ini sahabat Nabi. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sesama mereka kasih. Walaupun kelahi, tapi kasih. Bila kelahi, sanggup mengalah. Sabar. Sama-sama Islam. Kamu lihat mereka rokok dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Demikianlah pada muka mereka tampak tanda-tanda dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka diungkapkan dalam Injil. Disebut sifat dalam Taurat Injil. Sifat sahabat-sahabat Nabi dan orang Islam. Iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak, kerana Allah menjengkelkan hati orang-orang kafir. Orang kafir jadi benci. Dengan kekuatan orang-orang mukmin, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh antara mereka, pengampunan dan pahala yang besar. Islam macam pohon. Pohon yang tak mati. Akar dia kuat dalam tanah. Walaupun ibu dia mati, orang kerak, tumbuh tunah. Tumbuh tunah kiri kanan pula. Kalau pohon kema, batang dia ada anak pula tumbuh. Tumbuh, tak mati. Sampai bila tak mati? Orang tebang pun tak mati pohon ini. Ini Islam. Kita saksikan sendiri, Islam tak mati sehingga hari ini. Walaupun orang tebang pohon dia, tak mati. Orang Islam tetap berhubung sesama mereka. Sesama mereka. Di mana seorang orientalis mengatakan, tak ada upaya. Orientalis ni ialah orang penjajah, orang putih yang mengkaji Islam. Dia kaji Islam ni. Macam mana nak lawan Islam? Setelah dia kaji, dapati tak boleh nak hapus Islam ni. Kerana kata dia ada 3 perkara dalam Islam ni. Yang pertama, Quran. Tak boleh nak buang Quran. Orang baca semua. Tak boleh nak hapus. Orang mengaji semua. Tak erti makna apa, mengaji juga. Akan ada orang erti makna dia. Tak hilang Quran. Yang kedua, sembahyang jemaah. Tak boleh nak hapus sembahyang jemaah. Tak erti pun ke sembahyang jemaah. Yang ketiga, haji di Mekah. 3 perkara ni tak boleh nak hapus. Orang Islam berkumpul dengan 3 perkara ni. Ini kekuatan orang Islam. Kemudian bukan kuat saja, mesti berjihad. Berjihad agama Allah tanpa peduli terhadap penentang. Berjihad dengan makna bersungguh-sungguh memenangkan agama Allah. Sanggup menyumbangkan harta. Menyumbangkan diri sendiri. Menyumbangkan anak bini. Menyumbangkan keluarga. Kerana nak mempertahankan Islam. Ini makna jihad. Yujahiduna fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karahal musyrikun." Ya ayyuhalladzina amanu ala adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dialah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Islam ini, agar dia memenangkan Islam di atas segala agama yang lain, meskipun orang musyrik membenci. Wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku nak tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab neraka yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah.
dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah Ta'ala suruh kamu berjihad. Ada orang yang berjihad, ada tak berjihad. Barang siapa yang berjihad, maka Allah Ta'ala beri kelebihan berjihad. Yang berjihad ni pula, wala yakhafuna laumata laim. Orang cela nak kata apa, tak berani. Tak berani. Menang kalah ke, tak berani. Ini ujian. Dzalika Allah yutihi man yasha. Ini kelebihan yang Tuhan beri pada siapa yang Tuhan kehendaki. Tak boleh berlagak. Tak boleh nak tunjuk-tunjuk berjihad ni. Kalau orang tak ikhlas berjihad, tak tahan lama dia lari. Dia tidak sabar. Tak tahan. Susah sangat berjihad ni. Payah. Bila nak menang, tak tahu. Tak tahu bila menang. Tuhan janji, menang, mati. Pas seorang-seorang. Tuhan janji dua menang. Menang dunia, menang akhirat. Mesti menang. Kalau tak menang dunia, menang akhirat. Tak menang dunia, tak apa, mati. Tapi kekal dengan Islam. Ada orang atas dunia, tak tahan dah. Tak tahan, lambat sangat lari daripada perjuangan. Tak ke orang alim, tak ke orang jahil, tak ke siapa dia ni. Iman Allah Ta'ala pelihara. Siapa Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itulah, tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Minta. Nabi pun baca, orang alim pun baca, orang jahil pun baca. Kerana orang Islam akan diuji. Kita akan baca kemudian. Sifat parti Islam kepada Islam ini berwala, berjanji setia kepada Allah Rasul, serta pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Syarat parti Islam ni, taat pada Allah dan Rasul. Taat pada pemimpin. Pemimpin yang berpegang dengan agama. Wala, setia pada pemimpin. Ini sangat penting. Apa pemimpin suruh ikut. Dengan syarat jangan suruh, jangan buat maksiat. Jangan buat yang haram, tinggal yang wajib. Apa saja dia suruh, setuju tak setuju, suka tak suka, kena terima. Banyak sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata, aku latih ini jadi ketua. Tak apa, kenang orang ni. Tak mau ikut. Tak, tetap ikut. Nabi pilih je. Ammar bin As. Yang mau Allah baru masuk Islam. Nabi latih jadi ketua, pergi di Zatus Salasil. Di bawah dia Abu Ubaidah, sahabat-sahabat yang besar. Ikut. Nabi latih dia. Macam Allah mu'adah lah. Ini kita dok. Kalau pemimpin latih, ada calon, tak ada sokong. Tak setuju. Tak keluar ngundi. Ini tidak ada walak. Tak ada setia pada jamaah. Ini kena faham. Kita berjuang Islam ni nak pahala. Dah lah putih-pitih, tak boleh. Tidak ada walak pula nak boleh pahala macam mana. Ini kena faham, kena ikut perasaan. Ini walak, ini ujian. Taat pada pemimpin yang mengarahkan selagi bukan perkara mungkar. Sahabat-sahabat Nabi, Nabi arah. Ikut. Firman Allah Ta'ala. Wal mu'minun wal mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamumullah. Inna Allah azizun hakim. Surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman lelaki. Dan orang yang beriman perempuan. Bukan sahaja muslimin, termasuk muslimat. Muslimin dan muslimat. Sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Sama-sama. Mereka menyuruh mengerjakan perkara yang makruh, yang baik. Mencegah kemungkaran. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah lebih rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala sebut amar ma'ruf nahi munkar dulu. Semayang, kemudian zakat, taat Allah kemudian. Pada taat Allah ni dulu. Lepas tu semayang, lepas tu zakat. Dalam ayat ini disebut amar ma'ruf nahi munkar dulu. Ini kerana ujian dan fadilat. Kena sedar. Orang lelaki, orang perempuan mesti betul menolong menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Mempertahankan Islam, membenarkan, menegakkan agama. Kadang-kadang fardu kifayah. Kadang-kadang fardu ain. Fardu kifayah ni bila Islam sudah menang.
dah berjaya, dah berkuasa. Fardu kifayah. Fardu ain, Islam tak menang lagi. Bila musuh dah masuk dalam negeri Islam, musuh dah kacau negeri Islam, pada masa itu wajib atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan mempertahankan Islam. Saya akan terangkan kemudian. Ini fardu ain. Jihad fardu ain. Kadang-kadang buat umrah sunat. Beli tiket dah nak pergi Mekah. Sunat je umrah tu. Pergi buat sunat tinggal wajib. Mempertahankan Islam. Ini apa ni? Jahil budak lalu tak faham. Jadi melancung lagi Mekahnya. Jadi melancung. Saya akan terang kemudian dekat ini. Ayat ini menegaskan adanya kumpulan yang mendapat rahmat Allah. Kerana mereka sama-sama berganding bahu bagi melaksanakan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar, mempertahankan Islam. Setiap orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji dalam kehidupan kita. Mereka yang berjaya mentarbiah diri dengan sentiasa bersalat, menghadap Allah SWT, berzakat, tidak bakhil, bersifat taat, sudah pasti tampil melaksanakan kewajipan, menegakkan agama Allah dalam lapangan hidup yang lebih mencabar. Hal demikian kerana mereka menunaikan kewajipan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar yang pasti menghadapi tentangan yang menjadi ujian dalam perjalanan hidup mereka. Kalau sekadar sembahyang, puasa, zakat saja tak ada ujian. Sedangkan orang Islam mesti menghadapi ujian. Kena ada satu lagi, amar ma'ruf nahi munkar. Setiap orang yang beriman tidak cukup dengan menunaikan ibadat untuk diri masing-masing. Tanpa diuji kerana menegakkan Islam, mereka pasti diuji sama ada terhadap diri, keluarga, harta maupun pangkat. Kerana firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman? Mu ingat cukup, mu kata saya ni Islam dah. Beriman dah. Sedang mereka belum diuji lagi. Mereka tak diuji. Mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, umat zaman dulu. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar sungguh beriman. Dia mengetahui orang-orang yang dusta, yang bohong, pelawak beriman dia. Allah Ta'ala uji dalam kehidupan manusia. Firman Allah Ta'ala, Am hazibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Surah Al-Baqarah ayat 214. Buka Quran terjemahan, baca ayat ni. Apakah kamu mengira, kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Padahal belum datang pada kamu cobaan, ujian sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncang dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah pertolongan Allah itu amat dekat, amat hampir. Umat zaman dahulu diuji oleh Allah Ta'ala iman mereka. Kerana mereka jadi orang Islam. Sebab apa? Kerana mereka bukan sahaja Islam untuk diri, mereka menentang kemungkaran. Lawan kejahatan. Tidak redha. Sebab itu mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu ingat, boleh masuk syurga mudah Tuhan kata? Tak ada ujian apa-apa. Kamu mesti diuji. Akan berlaku di hadapan kita kemungkaran macam-macam. Ada orang tu tak tahu. Gagal, tak berjaya. Redha dengan maksiat, maksiat. Redha dengan kupu, jadi kupu. Ini kena faham. Diuji. Maka dicoba oleh Allah Ta'ala. Umat Muhammad mendapat keistimewaan daripada umat zaman dulu. Kerana dalam umat Muhammad ni, lepas Nabi wafat, ada puak yang mempertahankan Islam. Apabila kewajipan tersebut dilaksanakan,
Maka ia meletakkan umat Islam terpilih di sisi Allah, mengatasi umat yang lain, mengatasi kaum Kristian, Yahudi dan lain-lain. Hal ini didedahkan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Imran ayat 110. Kamu ialah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tuhan puji orang Islam. Umat Muhammad SAW. Umat yang terbaik. Kerana kamu menyuruh pada perkara yang makruh, yang baik, mencegah dari perkara yang mungkar, yang haram, dan beriman kepada Allah. Ini umat Muhammad. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini puak Yahudi Kristian. Percaya pada Allah Ta'ala, tambah ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad ni susah. Tahu Nabi Muhammad betul. Betul Nabi Muhammad ni disebut dalam kitab dia. Sebab apa tambah ikut? Susah ikut Islam ni. Payah, pilih hak mudah. Jadi Kristian, jadi Yahudi. Ini ceritanya. Orang Islam pun kalau perangai begitu, supaya Yahudi Kristian juga. Ini kena faham. Allah melaknat kaum Bani Israel kerana telah meninggalkan kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Ta'ala laknat Yahudi dan Kristian. Bani Israel. Dilaknat Allah Ta'ala. Lu'nal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu liyatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79. Telah dilanati orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Isa putera Maryam. Oleh hal yang demikian disebabkan mereka derhaka, selalu melampaui batas. Mereka antara satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Allah Ta'ala laknat orang Yahudi kerana tak mencegah kemungkaran. Termasuk ulama-ulama Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itulah juga kalau orang Islam, perangainya tak cegah kemungkaran, buat tak tahu, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini amaran Allah Ta'ala. Sabda Allah SAW, Walladhi nafsi biyadih, la ta'murunna bil ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, aw la yushikanna Allah yab'atha 'alaikum iqaban minhu, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, Nabi bersumpah. Sama ada kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran, ataupun Allah menghantar balasan bencana ke atas kamu kerana menghukum kamu tidak menjalankan kewajipan itu. Kemudian kamu berdoa kepadanya, nescaya Allah tidak akan menerimanya, tak memperkenankan doa kamu. Bila kamu tengok kemungkaran, awak tak tahu je, bawa diri masing-masing, tak cegah, tak menegakkan Islam amar makruf, sembahyang je, doa kamu tak makbulkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan turunkan bala bencana, binasakan. Bala bencananya sama ada bencana alam, gempa bumi, banjir, gunung berapi, bencana buatan manusia, harga barang naik. Ini bencana. Harga barang naik, banyaknya jenayah, banyaknya kemungkaran, banyaknya penyakit, banyaknya macam-macam. Ini bencana yang Tuhan turun. Jangan kita buat main-main. Ini kerana meninggalkan kewajipan itu. Ini kena sedar. Ini kewajipan orang Islam. Macam mana hubungan kita dengan orang kafir, orang bukan Islam? Kita tak paksa mereka masuk Islam. Dia duduk sama-sama kita. Macam mana? Ada hukum dia. Adanya masyarakat majmuk dalam sebuah negara Islam tidak menjadi halangan untuk Islam itu memimpin. Malah Allah SWT mengizinkan adanya hubungan dengan orang bukan Islam, yang tidak ekstrim, yang tidak melampau, tak bermusuh terhadap Islam. Dan umatnya sebaliknya haram menjalinkan hubungan atau walak setia kepada mereka yang ekstrim, yang bermusuh dengan Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,
Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa man tawallahum fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Mumtahanah 7 hingga 9. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang memusuhi antara kamu, antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab tu ayat ini kerana Asma binti Abu Bakar. Mak dia, isteri Abu Bakar, kafir lagi. Saya bersalah nak layan mak ke macam mana? Dia masuk Islam ikut ayah dia. Tuhan kata tak jadi salah. Layanglah mak-mu, ibu bapa-mu dengan baik. Kasih sayang. Ibu bapa tak jadi salah. Tapi suruh kita tukar agama, tak boleh. Pertahankan agama. Dia sakit, kena bantu, kena tolong. Dia susah. Ini kasih sayang, kena jaga. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Orang bukan Islam hidup bersama dengan kita, tak bermusuh dengan kita, baik, tak ada apa, tak kacau kita, buat baik. Tunjuk Islam ni adil, tunjuk Islam ni baik. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawan kamu orang-orang yang memerangimu kerana agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang nyata nak musuh dengan Islam, tak boleh. Kena lawan. Kena lawan. Dia tak musuh dengan Islam, dia kafir, ni boleh. Ini beza, kena faham. Firman Allah Ta'ala, Bashir munafiqina bi'anna lahum azaban alima. Alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtawuna indahumul izzah. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih. Iaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan ialah kepunyaan Allah. Kalau tak kawan orang kafir, tak urut kita. Kena kawan orang kafir juga. Tak percaya pada Allah Ta'ala. Ini tak boleh. Kawan siapa meruk. Sehingga letak orang kafir itu depan, agama berbelakang. Ada juga agamanya, tapi dia tak belakang. Kalau tak kawan orang kafir, tak menang kita. Ini tak boleh. Tak boleh. Jangan letak kemenangan diberi oleh Allah Ta'ala. Kita kawan orang kafir kerana nak buat baik. Nak tunjuk Islam ni baik. Bukan kerana nak cari kemenangan dengan sebab dia. Tidak boleh. Daripada itu, wajib bersama kumpulan Islam. Semua urusan menegakkan Islam itu dilaksanakan oleh kumpulan Islam. Yang telah disebut sebelum ini. Sebuah kumpulan yang menjadi benteng ketahanan umat Islam. Sehingga akhir zaman dunia ini. Pada zaman tiada Nabi, tiada Rasulullah SAW di alam dunia, selepas kewafatannya, maka kita wajib bersama kumpulan Islam yang memimpin. Kalau ada kumpulan Islam, kita sama kumpulan Islam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis riwayat an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Yaqul kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr ma khafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allah bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin? Qala na'am. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah,
Orang ramai bertanyakan kepada Rasulullah SAW berkenaan kebaikan. Dan aku pula bertanyakan berkenaan kejahatan. Kerana aku takut kejahatan itu mengenaiku. Orang ramai tanya Nabi hal baik-baik je. Hal baik-baik je tanya Nabi. Aku tanya hal jahat. Takut jahat tu kena ke aku. Kata Huzaifah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu dalam keadaan jahiliyah dan jahat. Adakah selepas kebaikan ini datang pula kejahatan? Kami dulu belum Nabi mari, kami ni jahat jahiliyah. Lepas tu mari Islam, jadi baik. Adakah lepas Rasulullah tak ada ni, mari jahat? Sabdanya, ya. Nabi kata ya. Ada kejahatan akan datang menguji kamu. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Qala na'am wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Aku bertanya, adakah selepasnya datang pula kebaikan? Lepas mari jahat ni, ada baik pula mari. Ada mari baik pula. Sabdanya, ya, dalam keadaan kekeruhan. Ada baik tu mari, tapi keruh, tak macam zaman aku. Ada keruh. Ada keruh. Aku bertanya, apakah kekeruhannya itu? Keruh tu apa dia? Sabdanya, adanya mereka yang tidak mengikuti petunjukku. Engkau mengenalinya dan engkau mencegahnya. Ada kalangan orang kita juga tak dengar kata aku, tak beramal. Buat benda haram. Mu tengok, mu tegur. Ini keruh. Berlaku pada orang Islam. Qultu bahal ba'da dzalika khair min syarr? Qala na'am. Du'atun 'ala abwab jahannam. Man ajabahum ilaha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah, sibhum lana. Qala hum min jildatina wa takallamu bi'ad sildatina. Aku bertanya lagi, apakah selepas kejahatan yang ada ni, ada pula mari? Adakah selepasnya ada kejahatan? Sabdanya, ya, adanya. Bukan jahat pula. Adanya mereka yang mengajak masuk ke dalam neraka jahanam. Sesiapa yang menyahutnya nescaya terjerumus bersama ke dalamnya. Akan ada lebih teruk lagi. Orang yang ajak masuk neraka jahanam. Siapa dia yang ikut, masuk sama. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami sifat mereka. Sifat mereka macam mana? Sabdanya, mereka itu daripada bangsa kita dan kulitnya sama dengan kita. Dan bercakap dengan bahasa kita. Puak-puak ni sebangsa dengan kita. Kulit macam kita. Ajak masuk neraka jahanam. Ini jaga. Bahaya. Qul rupama ta'muruni in adrakani dhalik. Qul talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Qultu fa'illam yakul lahum jama'atun wala imam. Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha wal an ta'adha bi sajaratin hatta yujal maut wa anta ala dhalik. Aku bertanya, apakah perintah Rasulullah kepada saya? Kalau saya dahlah umur saya panjang, saya dah dengan puak-puak yang ajak ke neraka jahanam ni. Nak macam mana Rasulullah nak selamat diri? Engkau jauhilah diri daripada semua kumpulan mereka. Engkau bersama kumpulan Islam dan pemimpinnya. Jangan ikut puak yang mengajak neraka jahanam ni. Kalau ada kumpulan Islam, ikut kumpulan Islam. Ada pemimpin yang berpegang dengan Islam, ikut pemimpin. Nabi kata. Aku bertanya bagaimana kalau tiada kumpulan dan tiada pemimpin? Kumpulan Islam pun tak ada, pemimpin pun tak ada. Nak macam mana? Nabi kata, jauhilah diri daripada semua kumpulan itu. Walaupun terpaksa menggigit pangkal pokok. Kalau tidak ada makanan. Sehingga mati kelaparan dan engkau masih dalam keadaan itu. Nabi kata tak boleh ikut kumpulan yang salah ini. Walaupun kamu terpaksa kekeh umbi kayu, tak ada makanan. Ini tak ada kekeh umbi kayu. RM50. Bukan kelaparan lagi. Tak boleh benda, sikit je. Dah tak tahan bersama dengan Islam. Nabi kata walaupun kekeh umbi kayu, tetap bersama dengan kumpulan Islam.
Kesimpulannya di sini menunjukkan bahawa kewajipan bersama kumpulan Islam yang beristiqamah dengan sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana yang telah disebut sebelum ini. Yang pertama, mengajak kepada Islam yang sempurna. Kumpulan ni mengajak Islam yang cukup daripada sembahyang, puasa, zakat, haji sehingga menegakkan kerajaan Islam. Yang kedua, melaksanakan amal makruf. Ketiga, mencegah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Menegakkan Islam yang berkuasa memerintah sehingga negara yang berdaulat usaha biar Islam yang memerintah. Walau bagaimanapun, kita naklah mendekati kumpulan Islam yang tidak memenuhi ciri-ciri ummah atau jamaah supaya mereka bersama-sama menjadi pendukung yang menegakkan agama. Kita juga hendaklah mendekati kumpulan bukan Islam yang berdamai dan tidak ekstrim supaya memberikan peluang kepada Islam untuk memimpin. Yang pertama, kita dengan kumpulan Islam yang berjuang. Yang kedua, jangan baloh dengan kumpulan Islam yang tak berjuang. Kumpulan yang silap, jangan baloh. Dia nak dakwah saja, nak mengajar saja, nak apa. Dia minta dia mendukung kita, sama dengan kita. Jangan baloh dengan kumpulan ini. Jangan kelahi. Mu tak mau berjuang, tak apalah, doa lah. Sumbanglah. Bantulah orang berjuang Islam ni. Tak apa. Kemudian orang bukan Islam yang tak bermusuh. Kita dekati orang bukan Islam. Ada bukan Islam ni benci pada zalim, benci pada rasuah, benci pada kejahatan. Ada apa? Ikut kami. Kami nak tunjuk. Itu kena usaha. Demikian juga kita hendaklah menghadapi kumpulan yang bermusuh terhadap Islam. Yang lawan Islam kita kena lawan. Menolak mereka yang tidak istiqamah sehingga bersekongkol bersama musuh Islam. Ada orang Islam sekongkol dengan musuh. Firman Allah Ta'ala, la takhzil mu'minun lil kafirina awliya min dul mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai'in illa an tadkhulu minhum tuqah wa yuhadhikum Allah nafsah wa ilahil masir. Surah Al-Imran ayat 28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali yang diberi kepercayaan dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Sesiapa yang membuat demikian, nescaya dia tidak akan memperoleh apa-apa pun daripada pertolongan Allah kecuali kerana siasah memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Dan Allah memperingat kamu terhadap diri siasaannya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Kena jaga diri masing-masing. Jangan terpengaruh dengan puan yang buat bukan Islam. Jadi punah. Di sini kita boleh faham, kita nak pilihan raya tak berapa hari lagi. Orang PAS kena faham. Kalau ada pemberita-pemberita, catat molek. Mengapa PAS tolak PH? Pakatan Harapan. Mengapa PAS tolak Barisan Nasional? Mengapa PAS bekerjasama dalam Perikatan Nasional? Mengapa? Yang pertama, PH ni gelak gugu. Dalam dia ada DAP. Ada Parti Orang Melayu. Puak tolak Islam. Puak LGBT. Puak komunis. Puak khianat. Puak pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kupu dalam dia tu. Tokoh-tokoh yang beri rasuah, tolong PH. Yang terima rasuah pun ada juga, kupu. Puak komunis pun ada, yang tolak raja pun ada. Raja-raja ni, walaupun ada tempat kita tak setuju dengan raja, raja ada jasa juga. Bawa Islam di Malaysia ni. Mempertahankan Islam. Ada raja yang mati syahid. Ada raja yang kena buang negeri. Raja yang pun penjara. Raja yang kena pecat. Lepas jatuh kerajaan, negeri Islam ditawan. Raja kena tawan. Orang Islam pun kena tawan. Ditawan bukan sahaja negeri, ditawan fikirannya. Kita kena bebaskan fikiran raja-raja dan rakyat daripada penjajah. Ini tawanan. Di Indonesia, dia bunuh raja. Bunuh raja. Bunuh ulama-ulama di Indonesia.
Sebab itu di Indonesia tu walaupun rakyat dia besar orang Islamnya, lumpuh. Raja-raja dibunuh oleh komunis. Komunis bunuh raja. Kemudian ulama-ulama dibunuh, dihapus. Seorang demi seorang. Hidup dalam keadaan bertabur. Tempat kita ni raja ada lagi. Masih ada lagi raja. Termasuklah ulama-ulama masih ada lagi. Dalam PH ni ada puak yang tolak raja. Puak yang tolak Islam. LGBT. Menatang apa LGBT? Orang tu tak tahu. LGBT ni boleh nikah lelaki sama lelaki. Boleh nikah orang puang sama orang puang. Tuan kata, nisa'ukum mahassul lakum. Isteri kamu dah ladang pada kamu. Bila ladang, mana cok kena capur dengan tanah. Dengan ladang, bau boleh. Anak boleh zuriat. Kalau cok belaga dengan cok, nak tumbuh buah kayu lagu mana? Laki dengan laki. Ini LGBT, ada dalam PS ni. Puak komunis pun ada. Puak khianat pun ada. Orang Islam. Nak menang derah ikut masuk. Sama. Hak yang tak tahan nak berjihad ikut masuk sama. Ini. Maka PAH tolak PS dengan sekeras-kerasnya. PAH tak ikut. Kerana PS ni berat nanang. Pemberi rasuah, tukang terima rasuah ada berlaku. Dia bercakap menentang rasuah. Tapi dia dapat sumbangan orang beri rasuah. LGBT dia tak lawan. Kemungkaran dia tak lawan, duduk senyap je. Duduk lawan rasuah, UMNO rasuah. Betul rasuah. Takkan lawan rasuah je. Orang lain tak lawan. Maka PAH tak boleh terima PS. Mengapa PAH tangguh kerjasama dengan Barisan Nasional? Kerana Barisan Nasional ada keruh. Ada keruh. Kekeruhan dia apa? Penerima rasuah tak selesai lagi. Kita tahu penerima rasuah ni ada dituduh, tak bersalah, dipitnah, macam-macam. Tapi tak selesai lagi. Penerima rasuah masih ada dalam Barisan Nasional. Kemudian cuai melaksanakan Islam. Dia orang Islam, dia meretoh kat 50 tahun, cuai melaksanakan Islam. Melemahkan Islam. Ini kecuaian dia. Zalim. Kita nak laksanakan Islam di Terengganu, di Kelantan, dia rapah realiti. Hasil minyak Terengganu, patut dapat ke Terengganu, dapat ke Kelantan. Hak Terengganu dia rapah. Hak Kelantan dia tak beri. Dia tekan Kelantan, macam-macam. Katalah Kelantan tak boleh buat projek, tak boleh selesai masalah air. Tak boleh. Ni. Tapi mu tak beri pitih. Kewajipan kerajaan pusat kena beri. Tapi buat main-main. Kelantan dalam keadaan kesusahan. Orang Kelantan kena sabar. Orang Kelantan yang dengar ni, kena sabar. Ini masalah Kelantan. Pasal apa tak boleh selesai. Kelantan dia dera. Begitu rupa. Tapi sehingga hari ni, sabar Kelantan ni. Dah, kali yang pertama 20 tahun, yang kedua 30 tahun. Dengan perjuangan Islam. Tak tolak. Tapi saya dengar ada orang yang tak sabar, tak tahan. Tak boleh. Kita tak bersama dengan BN kerana ada keruh. Keruhnya masih ada penerima rasuah. Lepas tu, rakuh pula nak meretah lagi. Tak selesai masalah, nak meretah lagi. Kita baru tolong. PAH tolong untuk jatuhkan PH. PAH ajak orang Bersatu, orang UMNO yang keluar daripada UMNO buat parti Bersatu, masuk PH. Kemudian, lawan pilihan raya. Kita orang PAH diajak juga masuk PH, kita tak ikut. Menang PH. Kita pujuk orang Bersatu. PAH pujuk orang Bersatu. Keluar. Pujuk orang UMNO ikut sama. Orang UMNO ikut sama. Jatuh PH. Jadi kerajaan. Kerajaan Perikatan Nasional kita tubuh. PAH sama dengan Parti Bersatu, sama dengan UMNO, tubuh kerajaan. Dalam UMNO ni masih ada yang gelenyar lagi. Yang tak insaf, yang tak sedar. Ini masalahnya, kekeruhan. Bukan kita nak bermusuh, tak bermusuh.
Tapi kerana ada keruh. Kerana ada keruh ni, kita tangguh dulu. Dengan sebab itu, kita mengenai pendekatan untuk menyernihkan keadaan. Banyak orang mari pujuk saya, macam-macam pihak daripada tinggi-tinggi, serendah-rendah mari pujuk saya. Gabunglah dengan Barisan Nasional ni. Saya kata kita fikir-fikir dulu lah. Mengapa kita tangguh dulu? Kerana ada kekeruhan. Kerana ada kekeruhan. Kita jernihkan keadaan dulu. Jernih dulu. Kita gabung dengan Perikatan Nasional. Tolak yang beri rasuah. Tolak yang terima rasuah. Laksana amar ma'ruf, nahi mungkar. Walaupun ini lebih payah. Lebih senangnya dengan UMNO lah. Boleh menang cepat. Orang ramai sokong. Tapi kita tak gopoh. Macam buah deriang lah. Jangan kait cepat sangat. Kalau kait cepat sangat, dah masuk lagi, maka kembur perut. Kembur perut. Ini sebab ucap murid kembur perut ni lah, biar masuk betul-betul dulu. Saya tahu. Ada orang PAS ni tak tahan, liur nak dah dah. Nak makan pengak deriang. Liur nak dah. Deriang mentah lagi. Kena sabar dulu, biar masuk balik dulu. Ada ni. Bukan hak jahil, hak alim pun ada. Ada alim, dia tak boleh baca politik. Saya boleh baca politik. Kerana saya mengaji politik. Ada yang alim, dia tak baca politik. Saya baca politik. Dia baca kitab saja. Politik kita kena baca. Dan kita kena sedar. Nabi kata, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah Ta'ala laknat orang beri rasuah, yang terima rasuah. Tuhan laknat orang beri rasuah dulu, baru terima rasuah. Dalam PH ni, hak beri rasuah pun ada, terima rasuah pun ada. Berat nanang. PAH tak boleh bersama. LGBT pun ada, tolak raja pun ada. Walaupun ada tempat kita tak setuju dengan raja, nak marah dengan raja. Sabar. Kita sabar. Tak apalah. Dia masih jadi ketua agama, ada rasa juga. Letak Islam dalam perlembagaan. Kita kena sedar. Ada tempat, ada raja yang faham. Ada raja yang tak faham. Saya berani sebut. Raja ni belah bagi macam rakyat juga. Dengan itu kita sabar. Tapi puak-puak ni tolak semua raja. Saya boleh baca dah. Duk kafir muda-muda ni raja tak ada guna. Nak pecah raja, nak jadi republik. Dalam Quran, khilafah pun ada, raja pun ada dalam Quran. Bukan kerana salah raja, tidak. Salah pemerintahan. Tak apa, kita pelihara dulu. Raja ni, jaga. LGBT ni berat nanah, orang lelaki sama lelaki boleh nikah. Duk belaga cok dengan cok. Hak ni tak boleh. Tak boleh benar. Bukan masyarakat kita. Puak-puak liberal sangat banyak. Dalam PF. BN pula saya sebut. Penerima rasuah. Pemberi rasuah tak berminat dah. Pemberi rasuah ni banyak lagi KPS. Pemberi rasuah masih ada. Hak yang kena zalim pun ada. Salah laku pun ada. Macam-macam. Mengajar rakyat rasuah. Beli undi rakyat. Ajar rakyat rasuah. Sehingga penyakit rasuah ni membaruh daripada atas sampai ke bawah. Rakyat pun rasuah juga. Daripada bawah rasuah. Ini punah. Ini keruh. Nak bagi keruh tu. Lepas tu gopoh sangat. Nak dapat kuasa. Orang kata mesti nak mari banjir. Bubar Parlimen juga. Pasal apa nak menang juga? Nak dapat kuasa. Ajak PAS ikut sama. Bila ajak PAS ikut sama, PAS tangguh dulu. Kita sabar. Terpaksa kita kena hadapi pilihan raya, kita kena hadap pilihan raya. Hadap pilihan raya. Berusaha menjernihkan keadaan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cegah pemberi rasuah, penerima rasuah. Dan tundakan tanggungjawab mengundi. Tanggungjawab mengundi ni fardu ain sekarang. Ambil mana pula fardu ain ni? Dalam kitab mana? Fardu ain. Tadi amar ma'ruf nahi mungkar dalam Quran. Kena faham sikit dah. Antara yang Nabi buat ialah menegakkan kerajaan Islam. Nabi kuah sahabat-sahabat dia menegak ke Madinah berhijrah. Ke Madinah belaka nak tegakkan kerajaan Islam. Wajib tegak kerajaan Islam. Bahkan
Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni, Nabi nak pergi buat umrah. Nak buat umrah lah. Macam umrah wajib lah. Tiba-tiba orang kafir sekak tengah jalan. Sayyidina Osman kena takak. Lalu sahabat-sahabat bai'ah nak perang. Orang kafir takut nak perang. Atau rombongan berunding dengan Nabi. Buat perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah tu, Muhammad puak-puakmu tak boleh buat umrah tahun ni. Tak boleh buat umrah tahun ni. Nabi dah pakai ihram dah. Ihram dah pakai dah. Nak buat ihram tak boleh. Kalau nak buat ihram, Nabi kata, kena melih unta, melih kambing, melih lembu. Baru boleh buang pakai ihram. Nabi suruh sahabat-sahabat. Sahabat dah pun nak ikut. Nak marah. Nak buat umrah juga. Nabi kata, dok, batal umrah ni. Sahabat awak tak tahu. Nabi masuk dalam khemah, jumpa isteri dia, Ummu Salamah. Ini peranan muslimat. Ummu Salamah ni seorang isteri yang cerdik, yang bijak. Ummu Salamah kata, Rasulullah, tubik, semelih huta, jangan dua ke orang. Nabi pun tubik, Nabi pun semelih, kibas. Kibas. Datang tu, sahabat pun ikut. Lepas tu pakai buti belakang, buang pakai ihram. Nabi tangguh umrah. Tangguh umrah kerana apa? Kerana politik. Perjanjian Hudaybiyah ini memberi kemenangan politik pada Islam. Bila orang Islam terima perdamaian, bermakna Quraisy mengiktiraf Madinah sebuah negara yang sah. Kalau tidak, dia tak berunding. Oleh kerana kemenangan politik, Nabi tangguh umrah. Oh, tak boleh ngundi lah. Beli tiket dah. Haji ni, umrah ni wajib mudayyak. Wajib muwassa'. Muwassa' ni wajib yang boleh ditangguh. Kemudian wajib mudayyak. Wajib yang serta-merta. Bila ada serta-merta, buat serta-merta dulu. Yang muwassa' kita kena tangguh dulu. Ambil mana jangan buat umrah ngundi ni. Ngundi ni perkara dunia. Perkara dunia lah. Tapi malaikat, dia cara belaka. Ke malaikat tutup buku. Kita semayang ni malaikat tulisnya. Kita nega tu buat apa, malaikat dah tulis. Awak tak tahu kat mana mung dah. Dak, malaikat tulis semua. Termasuk pilih pemimpin, latih pemimpin, pilih kerajaan, sokong kerajaan. Malaikat tulis semua. Hari kiamat tu kita cakapnya. Habis tulis belaka. Kena sedar. Oh ya Tuhanku, pasal apa ni? Sekarang ni, satu budaya berlaku kalangan orang Islam, khususnya anak-anak muda. Orang Islam tak berdalihkan mengundi. Kalau pilihan raya, pilih hak calon, dia kenang. Bukan parti, dia kenang. Bukan dasar parti. Orang Cina, Hindu bukan Islam, India, pilih perjuangan parti. Dia tak kira. Kalau orang Melayu jadi calon DAP, India calon DAP, Cina calon DAP, dia tak undi DAP. Ini. Kita tengok. Cina letak orang Melayu jadi calon. India jadi calon. Kawasan Cina boleh menang juga. Kita orang Melayu, kerana nak marah calon dak hari rumah, dak mengundi. Mula sama guru kata, kalau nak suruh wakil rakyat tiap-tiap hari di rumah, mau pilih orang jauh uti saja wakil rakyatmu. Bawa mari tiap-tiap hari di rumah. Kita nak meretah negara, nak meretah negeri. Kena pilih orang yang mampu untuk meretah negeri, untuk tadbir negara. Jangan ikut perasaan saja. Tapi orang Melayu, orang Islam, orang muda-muda ni, tak berani. Ini bahaya. Bila orang bukan Islam keluar mengundi, kita tak mengundi, suara dia lebih. Dia meretah kita. Dia meretah kita, barulah masa tu teratuk dah. Macam umat Nabi Nuh lah. Bila mari banjir, oh tak apa. Baru sekat lutut. Mari banjir, sekat paha, tak apa. Apa dia. Anak Nabi Nuh kata, marilah naik atas batera ni. Oh, bukit ada lagi. Akhir habis tenggelam bukit. Nak tunggu tenggelam bukit ke? Orang kuasai negara kita sepenuhnya. Nak tunggu begitu? Ini banjir pemikiran yang kita kena serang. Kena sedar. Mengundi, memilih pemimpin, ini wajib. Sahabat-sahabat Nabi bila Nabi wafat, bila Nabi mati.
Setelah selesai sembahyang jenazah, sebahagian sahabatnya, sebahagian besar, pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk mesyuarat, untuk mengundi siapa ganti Nabi selepas Nabi wafat. Berapa orang je ada kubur tanah Nabi, jenazahnya. Mereka menganggap memilih kerajaan dan pemimpin lebih penting daripada menanam jenazah Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Kerana nak pilih siapa pemimpin. Ada 3 calon: Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sa'ad bin Ubadah. 3 calon. Pilih Abu Bakar. Ini dalam sirah Nabawiyah ada sebut. Malangnya banyak pondok kita ngaji akidah, fiqh, tasawuf. Kitab sirah tak mengaji. Kitab siasah tak mengaji. Tak tahu benda-benda siasah ni. Jadi setengah tu kuat agama. Pandai baca ayat lazim je jadi tu imam. Tapi bab-bab pemerintahan ni tak tahu kala. Ni kena faham. Ini menyebabkan orang Islam jadi makin hari makin lemah. Kerana tinggal tanggungjawab yang sangat besar. Tanggungjawab mengundi sangat besar. Kena tunang tanggungjawab ini. Dan kita harap pilih jamaah kita. Perikatan Nasional. Di sini, Terengganu, Kelantan, Kedah, Mengampah kuat, kita pakai simbol bulan. Terengganu, Kelantan, Kedah pakai simbol bulan. Simbol bulan. Negeri lain kita serah. Nak pakai simbol apa? Perikatan Nasional. Ini kita buat keputusan. Kita akan bincang. Ini orang negeri lain ni, dia tak apa tahu apa ni. Orang Kelantan dah, Kelantan Kedah ni, dah tahu. Negeri lain tu tak apalah. Kita maaflah. Yang pentingnya kita nak ajak semua rakyat. Yang Islam, yang bukan Islam. Tolak pemberi rasuah. Tolak penerima rasuah. Tolak yang berat nanang. Tolak yang keruh. Pilih yang nak menjernihkan keadaan. Ini. Sebab tu kita ambil sikap itu. InsyaAllah kita selamat. Tuhan tolong kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Beri pertolongan pada kita semua. Dalam suasana yang sangat tegang. Suasana yang sangat menyusahkan. Suasana yang sangat berat pada kita nak fikir masalah-masalah ini. Jadi orang yang tak faham, dia berasa tak berat. Orang yang faham berasa sangat berat. Dan kita mengadu pada Allah Ta'ala untuk selamatkan kita semua. Kita doa mudah-mudahan Tuhan terima doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Muhammadan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Malik Dzul Jalal wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Ya Malikal tu'til mulka man tasha' wa tu'til mulka man tasha' bi ridha khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna a'malana tammah wa ighfir lana dhunubana 'ammah wa dhunub ikhwanina sabaquna bil iman. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal kafirin. Allahumma munzilal kitab wa hazimul ahzab. Ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma baddi samlahum wa farrij musaddid kalamtahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma nakadahum ala nuhurihim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada. Wa nashu ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hatina. Allahumma nasraka alladhi wa'adtana. Allahumma nasraka alladhi wa'adtana. Allahumma nasraka alladhi wa'adtana wa anta la tukhlifu al-mi'ad. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجمعنا في الجنة كما جمعتنا في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.